Ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak review kereta ini. Toyota Wish 1.8 S Monotone 2017. Tapi sebelum itu macam biasalah, mungkin ada yang baru jumpa saja channel mekanika ni. Okey, pada yang baru tengok, baru kenal mekanika, tolonglah tekan subscribe, tekan loceng, tekanlah like di bawah itu. Terima kasih tuan-tuan. Era 90-an ni merupakan era bubble ekonomi Jepun. Semua syarikat-syarikat kereta ni memang kaya, banyak duit dan buat pelbagai jenis kereta. Ada wagon, ada MPV, ada SUV, ada hatchback, ada sedan. Semuanya memang banyak duit lah, senang cerita kan. Tapi menjelang penghujung 90-an, trend pembuatan kereta ni dia mula berubah ke arah kereta penumpang yang tempat duduk dia banyak. Dan lahirlah model-model MPV. Dan bila awal 2000 kita boleh tengok MPV ni ada bermacam-macam jenis, daripada kecil, besar, petak 4 segi, petik ais, panjang macam kereta mayat, semua ada dan kebanyakannya memang dilahirkan oleh pembuat kereta Jepun. Dan ini adalah satu daripada jenis-jenis MPV yang banyak dilahirkan pada awal tahun 2000 dulu, Toyota Wish. Demi memenuhi keperluan dan permintaan MPV pada awal tahun 2000, Toyota mengeluarkan Toyota Wish 7-seater mini MPV pertama mereka pada tahun 2003 dan sangat menakjubkan, walaupun pasaran MPV dah banyak, dah penuh pada masa itu, Wish mendapat sambutan yang sangat-sangat luar biasa pada 2003 yang dikenali sebagai model ZGE10 dan model itu juga yang banyak masuk ke Malaysia. Wish yang first model tu, kalau kat Malaysia dia orang panggil Wish Legend. Semua model recon saja. Kemudian pada, saya tak ingat tahun berapa, Toyota Malaysia dia bawa masuk yang model pemasangan daripada Thailand. Tapi cuma ada satu spek saja, 2.0 Wish masa tu. Tapi mungkin sebab harga dia yang jauh lebih tinggi berbanding model-model recon, dia susah nak bersaing kan. So Toyota stopkan pengeluaran dia. Saya pun tak ingat pada tahun berapa. Pada 2009 Toyota memperbaharui Toyota Wish yang ini generasi kedua. So dia keluar generasi kedua ni, kod badan dia ZGE20 atau dekat Malaysia lebih dikenali sebagai Wish Sepet. Sebab apa Wish Sepet? Sebab lampu depan dia dah sepet berbanding dengan first model dia dengan lampu besar macam tu. So hari ni kita nak tengok dengan lebih lanjut apakah dia model yang dimaksudkan dengan Wish Sepet ini. Untuk model Wish Sepet ni sebenarnya dia ada beberapa model di Jepun, tapi untuk penjual kereta recon dekat Malaysia kebiasaannya dia bawa masuk dua spek ni, iaitu spek X dan spek S. X tu rendah, S tu tinggi. Okey, yang ini adalah spek S, tapi dia special sikit, dia panggil Monotone Edition. Yang Monotone tu sikit je sebenarnya kat belah dalam, yang itu kita cerita sekejap lagi. Okey, apa beza X dengan S? Kalau nak beli, alang-alang beli S terus sebab quite banyak dia punya perubahan. Kalau kita tengok dekat bahagian depan, perubahan yang paling ketara ia kat bahagian ni. Kalau untuk X, dia sekali je bumper ni, tapi kalau untuk S, dia jadi dua tone. Kalau body color putih, kat sini dia color hitam. Kalau body color macam grey, kat depan ni color gelap sikit. Okey. Perbezaan kedua, dia punya lampu. Kalau untuk model S, dia dah pakai lampu xenon, HID lah. Okey. Kalau untuk model low spec X, dia pakai lampu halogen. Yang itu memang down terus lah bagi saya. Kemudian yang ketiga, dia punya spotlight. Okey. Untuk model S saja yang didatangkan dengan standard dengan spotlight bawah. Model spek S ni memang standard didatangkan dengan keyless entry dan juga push start button lah. Kalau model low spec X, dia tak ada. Macam biasalah. So ini kunci dia, kalau kita letak dalam poket, kita just tekan dekat sini. Dia akan buka dan juga kunci kereta ni. Okey, apa lagi yang berbeza untuk high spec ni? High spec ni untuk model standard dia datang dengan rim 16 inci, tapi model ni
Pemilik asal dia dekat Jepun dah tukar rim 18 inci. Okey, itulah keunikan kereta-kereta Recon sebab dia tak akan datang dengan spek yang sama seperti keluar kilang kan. Kalau nasib-nasib baik dah terus dapat rim 18 inci. Yang ini pun option ni, dia punya air press ni. Yang ni original tau, bukan pasang dekat kedai aksesori sebab kalau kita tengok finishing dia, kita pun tahu dia memang original. Sebelum saya terlupa, model S-Spec ni memang dia datang dengan 4 disc brake. Maknanya belakang dia disc brake lah. Untuk model yang saya cakap, model low spec, X-Spec, dia datang dengan brake drum je kat belakang. Beli Wish takkan nak pakai brake drum kan? Macam Alza je. Okey, ini bahagian belakang Toyota Wish S-Spec. Belakang pun ada beza? Ada. Untuk S-Spec, bumper dia sebenarnya agak labuh sikit dan dia punya reflektor tu terletak dekat bahagian paling bawah. Kalau untuk X-Spec, dia punya reflektor dekat atas. Even design bumper dia sendiri untuk X-Spec tu dah lain. Tak nampak macam yang ni lah. Kemudian ada yang tanya, kereta ni daripada luar nampak kecil. Boleh ke masuk 7 orang? Boleh ke bawa barang? Sebenarnya betul, kereta ni tak besar sangat pun. Sesuai untuk family yang kecil lah. Okey, sekarang kita tengok. Banyak ke boleh letak barang? Memang inilah saja saiz yang kita dapat bila kita membeli MPV Mini pada saiz ini. Beli apa-apa model, apa-apa brand pun lebih kurang inilah. Sebab yelah, kereta macam ni memang kita nak expect besar. Macam mana kalau nak besar beli boxy lah. Ini je yang boleh letak. Okey, kalau kata tak muat sebenarnya, okey, kita boleh turunkan seat dia. Dapatlah space lagi. Tak muat lagi. Turun sebab dia punya third row ni memang flat. Memang sangat-sangat besar. Kalau kata yang ini pun tak cukup juga lagi, kita turunkan seat depan lagi. Seat depan tu pun dia boleh flat lagi. Cara lipatan seat second row ni dia agak unik sikit kalau kita bandingkan dengan MPV lain. Ada satu tuas dekat sini, kita tarik, dia pergi kat depan. Alright. Lepas tu macam mana? Kita turunkan benda ni. Kita boleh dapat flat, really flat ni. Nak bawa apa? Mesin basuh, mesin kuda, dinosaur, Johnny, semua boleh masuk. Johnny yang besar yang berjoget tu pun boleh masuk. Untuk model S-Spec, dia memang datang standard dengan push start button. Perbezaan kedua dengan X-Spec Low tadi, ni dia, pedal shift. Perbezaan ketiga, untuk model S-Spec ni, dia ada sport mode. Kalau untuk X, yang low tadi, dia cuma ada eco mode, dia tak ada sport mode. The rest sama. Kecuali ada sikit-sikit lah macam trim-trim seat, dia punya finishing meter, itu je beza dia. Cuma yang ini adalah model monoton. S-Spec monoton. Apa beza dia? Okey, dekat seat. Kalau kita pasang dekat sini, bahagian tepi dia ni kulit, tapi dekat bahagian tengah dia fabric. Kulit dia ni dia buat dua tone color, ada grey dan juga putih. Putih ni dia mengebak lagi dekat bahagian konsol tengah, dekat bahagian panel pintu, dan juga dia punya ni fabric dekat panel pintu ni dia ada macam tekstur sikit. Yang ini memang untuk model monoton. Sebagai sebuah kenderaan keluarga, macam biasalah kompartmen barang kenalah ada banyak. Macam biasa, macam kita tengok Voxy tu kan, dia ada kompartmen dekat sebelah kanan ni boleh isi barang. Dekat panel pintu ada drink holder dengan boleh lagi isi barang. Dekat konsol tengah ni, kat sini, ada lagi ni, boleh isi lagi Starbucks dekat situ. Kemudian ada lagi satu kompartmen kat sini. Dekat bawah ni, drink holder dekat sini. Sini pun boleh letak barang. Tu, dekat bahagian passenger ni, kalau bini nak bawa macam-macam tu, biasalah perempuan kan, basuh bunga apa semua dia nak bawa. Sini ada, kat sini pun boleh letak barang. Tetapi, kereta ni mungkin ramai yang tanya, bang, kereta ni satu je kelemahan dia tak ada aircon belakang. Ya, betul, sebab kereta ni memang dia design dekat Jepun, yang mana aircon belakang tidaklah penting sangat bagi dia orang. Tapi, kebanyakan kawan yang saya tanya yang pakai kereta ni, dia orang tak ada masalah pun sebenarnya aircon belakang ni, cuma kena pasang kuat sikit lah. Untuk aircon belakang dia cuma ada yang ini. Okey, yang lubang kat tengah ni memang dia terus mengalir dekat bumbung, dia turun dekat belakang untuk orang belakang. Belakang, nak tengok belakang pula.
Kursi depan ni saya dah set saya punya kedudukan. Ketinggian saya 178 cm. So yang kursi nombor 2 ni saya dah tolak habis ke belakang. So kita boleh nampak dia punya space memang banyak. No complaint. Headroom, no complaint. Apa lagi yang ada kat belakang ni ialah tempat simpanan barang. Macam biasalah, kat poket walaupun tak besar sangat tapi masih bolehlah letak botol kecil. Dekat bahagian sana, okey, seat situ dia ada poket dekat situ. Cuma seat belah sini dia ada hook ni lah. Dan kalau rasa naik 4 orang penat-penat, turunkanlah armrest ni. Kita boleh relax. Wah. Seat belakang dia besar tak? Kita panggil abang beras suruh test. Bang. Oh bang. Untuk mini MPV yang bersaiz ini, kita tak bolehlah demand banyak. Third row tu nak duduk selesa-selesa, tak ada dah. Dia lebih kepada 5+2. Macam saya pun nak membagi abang beras duduk kat belakang dengan selesa, saya terpaksa tolak seat second row ni maksimum ke depan. Kalau boleh tengok, lutut saya memang dah last dah. Cumanya dia agak selesa lah. Saya rasa berapa lama bang? Sejam boleh? Boleh. Dalam sejam drive boleh lah. Kalau tengok dia punya headroom, masih ada ruang lagi lah. Dia punya legroom pun dah ngam-ngam lah. Dia lebih sesuai kepada kanak-kanak lah. Sebab kita tengok daripada luar, kereta ni pun bukanlah besar sangat kan. Yelah, beli kereta besar ni lepas tu nak demand besar wildfire, manalah boleh. Nani? Dari segi enjin, Wish ni sebenarnya dia keluar dua spek enjin, 2.0 dengan 1.8. Tapi majoriti yang masuk dalam Malaysia pasaran Recon ialah enjin yang ini, 1.8. Berapa power dia? 140 horsepower, 170 Nm torque. Dan dia pakai CVT, tapi jangan bimbang, dia bukanlah CVT bising yang dibuat oleh Punch yang pasang dekat Proton tu. Tak, CVT dia memang okey, Toyota punya. Okey. Dengar enjin dia macam dengar nombor lah kan, macam tak impresif sangat lah. Tapi untuk orang yang bawa kereta ni, dia tidaklah lejan 200 atas highway, tak. Dia akan bawa relax-relax dan kereta ni sebenarnya sedap dipandu. Dan impresifnya ialah penggunaan minyak. Sebab kebanyakan orang yang pakai kereta ni, macam kawan-kawan saya pun, dia orang ni upgrade daripada Alza, daripada Grand Livina, daripada Avanza, dan komen-komen dia orang kebanyakannya lah, kereta ni lagi jimat daripada MPV yang dia orang pernah pakai sebelum ni. Itu yang dikatakanlah jimat minyak dia. Nice. Jadi Toyota Wish ni sesuai untuk siapa? Dia sesuai untuk orang yang nak cari family MPV tapi dia tak nak kotak. Dia nak yang masih berbentuk sebuah kereta. Sebenarnya kalau Wish ni, kalau dia punya handling, dia lebih kepada kereta. Kita macam bawa kereta wagon lah, sebab belakang dia pun independent suspension. Okey, berapa harga dia? Harga dia 130,000, sekitar itulah untuk tahun 2017 aspek monoton. Dan ada yang komen pula, abang, saya jumpa yang ni murah je, 80 ada, 90 ada, 110 ada. Ya, sebab kereta Recon ni adalah kereta second hand. Kereta second hand pula dia ada banyak spek. Dia contoh macam ni lah, kalau kita nak beli Axia specs E dengan spek advance, kan beza dia berpuluh-puluh ribu harganya. Macam tu jugalah dengan kereta Recon. Kena survey, kena ada ilmu. Kita kena kaji, sebab tu kena tengok mekanika, belajar apa model ni, apa spek dia kan, baru kita tahu apa yang kita nak beli. Bang, apa lagi tunggu tu? Bang, sini. Kejap. Abang baru dapat iSINA kan? iCahya dan iSINA pak, gua kapau dua-dua pak. Sekarang apa cerita? Nak beli kereta ni? Boleh lah pak. Logo pun dah sama macam Alza BTTech kau tu. Kita ambil yang ni pak. Soft sikit. On. Bau style. Kita call bos. Oh yeah baby. Subscribe. Tapi jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng. Dan jangan skip iklan tau. Kesian kita orang, penat dah berpeluh. Okey. Ciao.